Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid kelas PPKIA, semoga dalam keadaan sihat insyaAllah. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sesi pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkat insya-Allah. Baik, untuk tajuk hari ini kita pergi kepada topik akidah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kelas, untuk topik ni murid boleh pertama menyatakan maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyatakan bukti-bukti kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, memerihalkan bukti-bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bagi yang pertama, maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bermaksud beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan kewujudan Allah, maknanya Allah tu ada. Baik, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah wajib, hukumnya wajib. Rukun iman yang pertama kan, beriman kepada Allah. Baik, seterusnya, baik, ini ialah dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Baik, kita bacakan maksudnya bersama-sama. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biakkan padanya daripada berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala, terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Ini ialah dalil kewujudan Allah dan ciptaan-ciptaan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Baik, tengok gambar sebelah ni. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala di udara. Contoh apa ni? Burung, rama-rama, berpatung. Baik, seterusnya, ini ciptaan Allah di darat. Ini adalah bukti kewujudan Allah, ada ciptaan binatang. Ini ciptaan Allah di darat, binatang. Contohlah binatang ini. Sebelah ni pula ciptaan Allah di dalam air. Penyu, sotong, ikan, kuda laut, tapak Sulaiman. Ini ciptaan Allah di air. Baik, seterusnya, kegunaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama kita tengok gambar ni, matahari. Apa kegunaan matahari? Yang pertama, sumber utama tenaga bagi bumi. Yang kedua, membekalkan cahaya. Kalau tumbuhan, contoh tumbuh-tumbuhan kan memerlukan cahaya dalam proses fotosintesis. Inilah kegunaan ciptaan Allah, iaitu matahari. Sumber tenaga ni, sumber tenaga solar. Kan sumber tenaga kan
solar ni kan boleh jadikan sumber tenaga. Ni daripada cahaya juga. Okay, seterusnya tumbuhan. Apa kepentingan tumbuhan? Sumber makanan. Makanan kepada manusia, makanan kepada haiwan, juga boleh dijadikan ubat-ubatan. Contoh apa ni ubat-ubatan daripada tumbuhan? Contoh yang tak tahu, tongkat ali, tongkat ali ni kan daripada tumbuhan. Juga tempat tinggal dan perlindungan. Dia biasanya habitat untuk haiwan lah dekat hutan kan. Kan tumbuh-tumbuhan, tempat haiwan ataupun habitat untuk haiwan. Baik, seterusnya sudah matahari, tumbuhan dan air. Matahari, tumbuhan, seterusnya air. Air apa kepentingan air ni? Sumber minuman kepada manusia, haiwan, manusia dan juga haiwan. Seterusnya menjana tenaga elektrik. Empangan. Pernah dengar empangan? Empangan. Untuk menjana tenaga elektrik melalui empangan. Seterusnya bahan pembersih. Air bahan pembersih. Kan dalam istinjaan, dalam proses istinja kita memerlukan air mutlak. Inilah kegunaan air. Baik. Seterusnya kita boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam, Pendidikan Khas, Masalah Pembelajaran tahun 3. Baik, kita tengok tajuk akidah. Ya, ini akidah pemangkin ummah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat 59. Kita pergi ke muka surat 59. Yang 52, 54. Baik, inilah tajuk yang kita tengah bincangkan sekarang, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah tajuk akidah. Tengok dialog ni. Ayah, bagaimana cara kita hendak tahu kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana ayah? Yang anak dia tanya ke ayah dia. Ya ayah, betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ayah dia tunjuk dekat bulan ni kan. Bulan. Siapa yang cipta bulan? Allah yang cipta bulan. Kalau tak ada bulan malam-malam, gelaplah malam, tak nampaklah malam. Bulan malam, matahari siang. Baik, seterusnya kita tengok lagi lah. Ni kita boleh tahu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tahu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara melihat dan menghayati ciptaannya. Tengok bulan, tengok matahari, tengok laut, tengok gunung, tengok langit kan. Ni. Cuba kamu lihat di langit, ada bulan dan bintang. Bulan dan bintang berada di langit tanpa ditongkat. Sungguh hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia mampu tak buat macam tu? Semestinya manusia tak mampu menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita dah tengok tadi. Okay, baik. Baiklah, setakat ni saja untuk tajuk kita hari ini, iaitu bawah topik akidah. Akidah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rukun iman yang pertama. Mohon maaf di atas terlanjur kata ataupun kekurangan dalam video ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Segala yang baik itu daripada Allah dan segala yang kurang itu adalah daripada diri cikgu sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.